1.1 Fungsi contoh 1. Adakah hubungan yang berikut satu fungsi? Jelaskan. Kalau kita nak tahu dia ni fungsi ke tak, bila cakap pasal fungsi, objek mesti hanya ada satu image. Image boleh ada banyak objek, tapi objek mesti hanya ada satu image. Kalau tengok A sekarang ni, satu objek, satu image, satu objek, satu image, satu objek, satu image. Jadi A ni fungsi. Kenapa dia fungsi? Sebab objek hanya ada satu image. B, kalau tengok 4 ni, objek ada image 2, 8 image 2. Ni objek, satu image, satu objek, satu image. Kalau tengok 18 ni objek ada 2 image. Jadi untuk dia jadi fungsi, objek mesti hanya ada satu image. Jadi B ni bukan fungsi. Kenapa fungsi? Sebab 18 ni mempunyai 2 image. Okay. C, kalau kita tengok, satu ni image dia A, 3 image B. Ni objek. Objek ada satu image, objek 3 ni ada satu image, objek 7 ada satu image, tapi 9 ni objek tak ada image. Objek mesti hanya ada satu image. Mesti hanya ada satu image, jadi maksudnya 9 ni tak ada image. Bila tak ada image, jadi dia bukan fungsi. Mesti kena ada satu image kalau dia ni objek. Satu dan hanyalah satu. Kenapa? Sebab 9 tidak mempunyai image. Okey, lepas tu kalau tengok D, A ni 4, B ni 4. Okey, ni objek ada satu image, objek B ada satu image, objek C ada satu image. Jadi ianya adalah fungsi. Kalau kita tengok tadi dekat C ni, 9 ni objek. Objek dia hanya pada objek. Objek mesti ada satu image. So ni objek ni tak boleh tak ada image, tapi image ni boleh tak ada objek. Dia still fungsi. Sebab kenapa? Sebab kenapa objek hanya mempunyai satu image. Okey. Contoh 2 yang manakah menunjukkan fungsi. Bila cakap pasal fungsi, macam dekat contoh 1 tu, satu objek, contoh 2, antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi. Bila cakap pasal fungsi, kita tahu objek mesti ada satu image je. Bila cakap pasal objek, kita cakap pasal paksi X. Okey, bila kita ada objek, kita cakap pasal paksi X. Ni objek, Y adalah image. Jadi, kalau ni adalah objek, kita akan buat ujian garisan mencancang. Garis menegak macam ni, maksudnya kalau objek ni 2, kalau dia patut kena dekat satu tempat je ataupun satu titik je. Kalau dia kena dekat satu titik, maksudnya satu image. Kalau lebih dari satu titik, maksudnya lebih dari satu image lah. Satu image, jadi dia bukanlah fungsi. Kalau tengok yang ni, kalau kita buat garis mencancang ni dekat A ni, kita nampak dia hanya akan kena dekat satu titik je, kecuali X sama dengan 1 lah. So X bukan 1 ni bukan objek lah. Jadi ini adalah fungsi. Kalau kita tengok B, bila kita buat garisan mencancang pun, nampak kita buat dekat mana-mana titik dekat sini, mana semua objek hanya ada satu image. Jadi ini ialah fungsi. Tapi kalau C, bila kita buat garisan mencancang, ada tempat yang, contoh kalau kita buat garisan kat sini, nampak pada satu titik ni, kalau sini X, dia kena dekat dua tempat. Jadi nilai kat sini ni, satu objek ni ada lebih dari satu image. Jadi ini bukan fungsi. Contoh 3, berdasarkan rajah di sebelah, tulis hubungan bagi fungsi G menggunakan tata tanda fungsi. So ni fungsi G.
So ni adalah objek, kita bagi X. So lepas dia lalu fungsi ni, ini adalah dia punya GX lah, image. Tata tanda ni macam mana kita nak tuliskan dalam bentuk macam ni lah, tata tanda fungsi. Maksudnya bila kita ganti X, kita dapat ni dalam satu pernyataan je. Kalau tengok GX, G negatif 3 sama dengan 9, nampak? G 3 sama dengan 9. G2 sama dengan 4. Apa persamaan yang kita boleh ganti? Kalau tengok negatif 3 kuasa 2 dapat 9. 3 kuasa 2 dapat 9. 2 kuasa 2 dapat 9. Jadi fungsi yang dalam ni kita boleh gantikan dengan kita kuasa 2. Bila kita kuasa 2 dalam ni, dapat yang ni. Jadi tata tanda yang kita boleh buat, GX sama dengan X kuasa 2 ataupun yang tanda-tanda macam ni lah. Sama je, dua-dua ni sama. Contoh 4, domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi F yang berikut. Kalau kita cakap pasal domain, domain ni adalah semua nilai yang mungkin bagi X. Okay, ni domain. Nilai yang mungkin bagi Y kita panggil kodomain. Julat ni pula adalah kodomain yang ada pasangan. Okay, kalau kita tengok untuk A ni, domain dia adalah, so semua nilai yang ada dekat X ni PQRS. PQRS. Kalau nilai yang ada dekat kodomain ni, semua nilai yang ada dekat Y ni, kodomain adalah 1, 3, 4, 7, 9. Dan dia punya julat, julat ni adalah kodomain yang ada pasangan 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9. Okay. Ni kalau A. Kalau B, kita tengok sekarang ni, dia punya domain semua nilai X ni. So, negatif 2. Yang ni tengah-tengah ni adalah 1. Negatif 2. Okay, kita buatlah. B ni, dia punya domain sama dengan negatif 2. Sini pun ada negatif 2. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Dia punya kodomain. Kodomain. Domain ni dekat sini. Sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi julat ni adalah nilai kodomain yang ada pasangan. Jadi samalah macam kodomain yang ada ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau C, nampak sekarang ni, dia ni, kita tengok dia ni kita boleh buat dalam bentuk julat lah. Sebab daripada kosong, nampak dia garis, dia bukan titik je. Dia semua nilai antara 0 sampai 3 adalah domain. Jadi kita buat macam ni, nampak? Kalau tengok sini kita buat julat X antara 0 sampai 3. Kita buat C. Dia punya domain, alamak, domain. Okey, X ni antara 0 sampai 3. Sebab semua nilai daripada 0 sampai 3 adalah domain. Dia punya kodomain daripada, tengok, paling rendah adalah 2, paling tinggi adalah 6. Jadi dia punya kodomain daripada, fx. Fx daripada paling rendah 2, paling tinggi 6. Dan dia punya julat adalah samalah. Julat fx, alamak, fx daripada 2 sampai 6. Contoh 5, fungsi f ditarifkan oleh fx. Okey, lakarkan graf bagi fx, bagi f untuk domain. Okey, nyatakan julat f yang sepadan untuk domain itu. So kita tengok sekarang ni, fx sama dengan, nampak kita ada modulus 2x tolak 1. Kita tahu bila dalam modulus ni semua nilai adalah positif lah. Dia siap bagi x ni antara negatif 1 sampai 2. Jadi kita kena plot lah. Negatif 1 sampai 2 ni kita buat kotak siap-siap.
Kalau X ni negatif 1, Fx ni berapa? Fx kita gantikanlah dalam ni. So, mana Fx, F negatif 1 sama dengan 2 negatif 1 tolak 1, kita dapat negatif 2 tolak 1, negatif 2 tolak 1, negatif 3, kita dapat 3. So, negatif 1, 3. Bila kosong, 2 kosong tolak 1 sama dengan negatif 1 sama dengan 1. Dia nak sampai 2. So, sini kosong, 1, 2. Ni adalah 1. So, F1 sama dengan 2, 1 tolak 1. Kita dapat 1. Modulus 1 dapat 1. F2 sama dengan 2, 2 tolak 1. Kita dapat 4 tolak 1, 3. Kita dapat 3. So, ini adalah nilai 3, 1, 1, 3. Dan kita tengok dia ni julat. Bila julat? So, kita just plot lah. Maksudnya, kita buat garis macam ni. Nampak? Kita dah plotkan kat sini. So, kita pun plot. Negatif 1 ni dekat. So, sini negatif 1, 3. Nampak sini titik dia negatif 1, 3. Sini 0, 1. Sini 1, 1. Dan ni adalah 2, 3. So, kita plot negatif 1, 3 dekat sini. 0, 1 dekat sini. 1, 1 dekat sini. Lepas tu 2, 3 ni dekat sini. 2, 3. 2 dan 3. Tapi kita kena tahu benda ni adalah modulus. Jadi dia akan sentiasa positif. Dan mesti ada satu titik di mana dia mesti lalu kosong dulu before dia jadi positif. Untuk tahu tu, kita samakan dengan kosong. Okey, macam ni. Fx sama dengan 2x tolak 1 sama dengan kosong. 2x tolak 1 sama dengan kosong. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. So, Fx sama dengan kosong. Bila y sama dengan kosong, x sama dengan 1 per 2. Jadi, ini adalah titik di mana dia akan pantul. Jadi, sini 1 per 2 kosong dekat sini. Jadi, kita boleh pantul dekat sini. Daripada graf yang kita buat, julat bagi graf adalah yang paling rendah sampai paling tinggi. Paling rendah dekat sini, di mana Fx sama dengan kosong. Ni sini paling rendah ni Fx sama dengan kosong. Dan paling tinggi adalah dekat sini Fx sama dengan 3. Jadi Fx antara 0 sampai 3. Contoh 6, fungsi f ditakrifkan oleh ni, cari f5. So, kita tengok sekarang ni mana kosong. Fx sama dengan 3x tambah 5 per x. X tak sama dengan kosong. Kenapa dia cakap x tak sama dengan kosong? Sebab kita ada pecahan. Bila pecahan ni, cuba tekan kalkulator. Kalau 5 bahagi kosong, kita dapat undefined. Jadi, semua pecahan tak boleh perkan dengan kosong. Tapi, kosong boleh perkan dengan apa-apa nombor lah. Okay. Jadi, dia kata A ni F5. F5 ni merujuk kepada X. Sekarang kita ada Fx sama dengan 3x tambah 5 per x. Kalau x tukar jadi 5, semua x dekat belakang pun akan jadi 5. 3, 5 tambah 5 per 5. Kita dapat 15 tambah 1 dapat 16. So, sini adalah 16. B, imej bagi 1/3 di bawah F. Bila cakap pasal imej bagi, maksudnya 1/3 ni merujuk kepada objek. Bila merujuk kepada objek, dia adalah X. Jadi, B ni dikata kalau X sama dengan 1/3, Fx sama dengan apa? Macam tu. Jadi, Fx sama dengan 3x tambah 5 per x. Kalau X sama dengan 1/3 sama dengan 3 darab 1/3 tambah 5 per 1/3. Nampak tak? Bila nombor X ni kita tukar, bila depan ni tukar, semua yang ada X akan tukar. So, dekat sini tukar, dekat sini pun tukar. F 1/3,
3 darab 1/3 dapat 1. 5 bahagi 1/3 bila kita bahagi pecahan. Sama juga macam kita darab pecahan terbalik. 1 tambah 5 darab 3, 15. Kita dapat 16. So, ni pun 16. Ni sayang, sama. Iya. C. Nilai-nilai yang mungkin apabila imejnya adalah 8. Imej adalah 8. Kita tahu fx sama dengan 8. Fx sama dengan 3x tambah 5/x. Dia kata kalau fx sama dengan 8, jadi yang dia nak adalah x sama dengan apa? So, kita ganti yang kita ada. Fx sama dengan 8. 3x tambah 5/x sama dengan 8. Nak hapuskan x, nak hapuskan pecahan ni, semua darab dengan x. Darab x, darab x, darab x. 3x darab x, 3. X kuasa 2x dengan x boleh potong. Kita dapat 5 sama dengan 8x. 3x kuasa 2 tolak 8x tambah 5 sama dengan 0. Jadi, kita buat pengfaktoran. Just tekan kalkulator je ataupun kira manual pun boleh. Jadi, 3x tolak 5, x tolak 1, x sama dengan 5/3. 3x tolak 5 sama dengan 0, x sama dengan 5/3, x sama dengan 1. So, ni kalau nak ajar quadratic equation ni, nanti boleh tengok bab tu lah. Lagi simple lah. Ataupun just guna kalkulator, guna mode EQN je. Kalau guna EQN, kita darab dapat 5/3 dengan 1. Nak tukarkan bentuk ni, yang dekat bawah ni akan naik atas. 3x positif akan jadi negatif 5. X tolak 1, macam ni x sama dengan 1. Bila naik atas, dia akan terbalik simbol. X tolak 1. Contoh 7, raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf. So, dia dah bagi siap-siap. Graf ni fx sama dengan modulus 2x tolak 3. Cari nilai-nilai bagi f negatif 2 dengan f 4. So, kita gantilah. Ni adalah nilai x. Kalau fx sama dengan 2x tolak 3, jadi f negatif 2 sama dengan, ganti sini negatif 2, yang belakang ni pun akan negatif 2. X akan tukar negatif 2 tolak 3. Jadi negatif 4 tolak 3 sama dengan negatif 7. Jadi nilai dia adalah 7. Kalau f4 sama dengan modulus 24 tolak 3. Kita dapat 8 tolak 3 sama dengan 5. Jadi, f negatif 2, dia punya imej adalah 7. Yang ni imej adalah 5. Okey. B. Nilai-nilai x dengan keadaan fx sama dengan 5. Jadi, dia bagi nilai fx. Kita just samakan je lah. 2x tolak 3 sama dengan 5. Kita tahu ni modulus. Bila modulus, semua yang negatif pun akan jadi positif. Positif memang positif lah. Jadi, kalau nak buang modulus, dia akan dua jawapan. 2x tolak 3 sama dengan 5. 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. So, kalau ni 3 pindah, 2x sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. X sama dengan 8 bahagi 2 dapat 4. 2x sama dengan, sini negatif 5. Bila pindah negatif 5, sini akan jadi positif. Sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. Jadi ada dua nilai bila fx sama dengan 5, iaitu 4 dengan negatif 1. Jadi dua nilai lah, dua-dua kena tulis. Kalau tinggal salah satu ni, hilanglah markah. Okey. C.
mesti nilai-nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Apa maksud memetakan diri sendiri ni? Maksudnya nilai X ni dia pergi dekat diri sendiri. Ataupun kita boleh kata Fx sama dengan X. Jadi kita ambil nilai Fx ni 2x tolak 3, kita samakan dengan X. So sama macam tadi juga, kita tahu semua dalam modulus akan jadi positif. Jadi kalau kita buang modulus tu, kita kena munculkan balik yang negatif dengan positif. 2x tolak 3 sama dengan X. Ini 2x tolak 3 sama dengan negatif, alamak tak muat, negatif X. Jadi kita buat 2x, kita pindahkan X pergi sini, positif X akan jadi negatif X. Negatif 3 kita pindah sebelah kanan, negatif akan jadi positif. X sama dengan 3. Untuk yang ni, negatif X ni bila pindah belah kiri ni, 2X tambah X sama dengan negatif 3 bila pindah jadi positif 3. 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 bahagi 3, kita dapat 1. Jadi X sama dengan 3 dengan 1. Di domain bagi Fx lagi kecil daripada 1. Jadi Fx lagi kecil daripada 1, kita boleh kata juga 2x tolak 3 lagi kecil daripada 1. Kita tahu bila macam ni kita mesti kena bahagi 2 lah. Satu positif, satu negatif. Okey. Bila lagi kecil ni, bila kita buat macam ni, kita tahu 1 ni akan jadi negatif 1 dengan 1. Bila kawasan yang lagi kecil, dia kawasan dalam. Jadi dari negatif 1 sampai 1. Kita boleh nak buat macam ni, 2x tolak 3 lagi besar dari negatif 1. Nampak tak? Sebab dia kawasan tengah ni. Dan juga 2x tolak 3 lagi kecil daripada 1. Okey. Jadi sama ada kita buat macam ni ataupun kita boleh direct je buat 2x tolak 3 antara negatif 1 dengan 1. So sekarang ni kita nak hilangkan negatif 3. Bila kita nak hilangkan, depan tambah 3, sini pun tambah 3. 2x tolak 3 tambah 3 tinggal 2x. Yang ni pun tambah 3. So kita akan dapat sini 2, 2x 4. Kita nak x je betul. Jadi 2 bahagi, untuk dapatkan x kita bahagi 2. 2 bahagi 2 1, 4 bahagi 2 2. Jadi x ni antara 1 dengan 2. Domain bagi Fx lagi besar daripada 3. So Fx lagi besar sama dengan 3. So kita tahu, 2x tolak 3 lagi besar sama dengan 3. Bila kita buat macam ni, kita tahu 3 ni akan jadi negatif 3 dengan 3. Bila lagi besar, dia adalah kawasan luar. Bila kawasan luar, kita nak bahagi 2. 2x tolak 3 lagi kecil dari negatif 3. Dan yang ni 2x tolak 3 lagi besar sama dengan 3. Okey. Jadi sini 2x negatif 3 bila pindah akan jadi positif 3. 2x lagi kecil dari kosong. X lagi kecil daripada kosong lah. Kosong bahagi 2 dapat kosong. Untuk yang ni pula, negatif 3 bila pindah depan jadi positif 3. 3 tambah 3. 2x lagi besar daripada 6. X lagi besar daripada 6 bahagi 2. X lagi besar daripada 3. Jadi ada dua value lah. X lagi kecil sama dengan kosong dengan X lagi besar daripada sama dengan 3. So X lagi kecil kosong dengan yang ni. Mesti kena ada dua-dua lah.